membincangkan apakah faktor-faktor atau punca terjadinya kes perceraian. Okay, yang pertama adalah kerana pasangan curang atau lebih kita faham adalah mempunyai orang ketiga. Perkara ini dikatakan menjadi faktor peningkatan perceraian pada musim COVID adalah kerana kebanyakannya pasangan mempunyai masa yang terluang kerana mereka dikehendaki bekerja dari rumah. Apabila masa yang terluang itu mereka gunakan untuk melayari media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain-lain dalam menyebabkan wujudnya reunion dengan rakan-rakan lama. Ini berdasarkan bacaan saya daripada berita harian online. Ada pasangan berlaku curang disebabkan reunion dengan rakan lama, bertukar-tukar mesej yang lama kelamaan mewujudkan perasaan suka antara satu sama lain. Reunion ini tidak salah, malah lagi digalakkan untuk mengeratkan hubungan antara kawan. Tetapi bila ramai yang menyalahgunakan peluang ini telah menyebabkan pasangan ini secara tidak sengaja telah wujudnya hubungan sulit dengan orang ketiga. Okey, yang kedua adalah disebabkan peningkatan masalah pengangguran. Seperti yang rakan saya telah bentangkan tadi, masalah kewangan tidak stabil atau pengangguran ini adalah perkara yang berkait rapat. Okay, pengangguran semakin meningkat musim pandemik ini disebabkan terdapat syarikat yang terpaksa memberhentikan perkhidmatan pekerjanya kerana tidak mampu untuk memberi gaji ataupun disebabkan ekonomi syarikat sendiri tidak stabil. Dan apabila pengangguran ini terjadi, sudah semestinya bagi institusi keluarga atau individu yang telah berkahwin akan menjadi sangat sukar untuk mereka lalui kerana mereka mempunyai tanggungjawab yang sangat berat untuk memastikan keseluruh anggota keluarga dia mempunyai kecukupan perbelanjaan. Apabila salah seorang pasangan kita, terutamanya si suami lah, hilang pekerjaan, tiada punca pendapatan, bila dapat seorang isteri yang susah untuk memahami dan tidak mahu bertolak ansur, isu ini akan menjadi isu yang sangat beratlah dalam keluarga mereka. Dan apabila isu ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, jalan penyelesaian kononnya lah bagi mereka adalah dengan bercerai. Itulah salah satu sebabnya pengangguran ini memberi kesan kepada peningkatan perceraian. Dan seterusnya adalah tekanan psikologikal. Seperti kita tahu, tekanan psikologikal ini merupakan tekanan ataupun stres yang diberi lebih kepada emosi. Apabila kita ni mengalami tekanan emosi atau gangguan emosi, sudah semestinya setiap tindakan yang kita buat itu adalah tidak wajar. Ini disebabkan kita berbalik pada peningkatan masalah pengangguran. Sudah semestinya kita suami isteri pasti akan ada pergaduhan berkaitan dengan macam mana kita nak cari duit, apa yang kita nak buat lepas ni. Kalau pergaduhan tu akhirnya diselesaikan dengan cara baik tak apa, tapi kalau diselesaikan dengan cara yang akan memberikan lagi tekanan, misal katanya si isteri nak minta cerai juga, perkara itu menyebabkan emosi jadi terganggu, emosi si suami jadi terganggu dan dia tak dapat nak berfikir dengan baik dan akhirnya dia setuju je dengan isteri dia, kita bercerai. Emosi memang sangat-sangat memberi kesan yang tinggi kepada seseorang jika tidak dikawal dengan baik. Dan akhir sekali adalah kes penderaan di dalam rumah tangga. Walaupun tiada pandemik COVID-19 ni, kita tetap juga dengar kes penderaan dalam rumah tangga ini berlaku pada musim-musim yang biasa menyebabkan suami isteri bercerai. Pada musim COVID ni kita akan bangkitkan lagi kes penderaan ni kerana kita sedia ada tahu pasangan suami isteri ni dah banyak masalah dengan kewangan tak stabilnya, dengan tak ada kerjanya, lepas tu dapat tahu pasangan curangnya. Emosi tu dah memang sedia ada dah terganggu. Jadi kita tak dapat nak meimbangi perasaan. Jadi kita sebagai cara untuk kita melepaskan geram kita
adalah isteri lah sebagai medium untuk kita marah dia, untuk kita pukul dia. Jadi puncanya penderaan yang tidak terkawal ini menyebabkan akhirnya mereka ambil keputusan untuk berpisah. Okey, seterusnya saya akan membincangkan pula cadangan kepada ataupun cadangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, kita sebagai suami isteri dikehendaki atau sangat digalakkan untuk berkongsi masalah. Okay, kita sebagai suami isteri dah halal kan, jadi kita perlulah sama-sama berbincang apa masalah awak, okay, apa kita nak kena buat. Jangan kita pendam. Kalau kita pendam, lama-lama kita sendiri akan rasa beremosi dan tak tentu hala kita akan buat keputusan terburu-buru. Okay, dan seterusnya kita perlulah hargai pasangan. Okay, hargai pasangan ni senang je. Kalau suami balik kerja, buatkan dia air ke, berborak dengan dia. Jangan dia balik-balik je nak marah-marah. Tak boleh macam tu. Kalau untuk si isteri pula di rumah, si suami balik rumah nak makan, isteri dah siapkan, ucapkanlah terima kasih. Terima kasih itu pun rasanya sudah hilanglah rasa penat dia menguruskan rumah satu hari tu. Okey, dan seterusnya adalah sifat keterbukaan. Sifat keterbukaan ini bermaksud kita hendaklah berfikiran positif. Okey, misal katanya suami cakap, saya dah diberhentikan perkhidmatan sementara disebabkan nak tunggu company stabil. Okay, kita sebagai isteri atau pasangan, kita jangan terus melenting ataupun jangan terus berfikiran negatif. Sebaliknya kita berbincang, okay, selepas ni awak nak buat apa? Macam mana kita nak teruskan kelangsungan kewangan keluarga? Okay, kita perlu positif. Jangan setiap masalah yang datang kita terus ambil dia sebagai perkara yang negatif. Okay, yang seterusnya adalah mempercayai pasangan. Okay, walaupun macam saya cakap tadi pasal reunion tu, ada segelintir yang menyalahgunakan reunion tu. Ada segelintir yang hanya sekadar untuk berkawan sahaja. Okey, kita sebagai isteri atau suami, jangan kita nampak kita punya pasangan, okey, dia ni kontak dengan bulanan jantina. Okey, kita terus assume, okey, engkau curang dengan aku. Engkau ada orang ketiga. Okey, tak boleh. Kita kena tanya elok-elok dulu, berbincang dulu, tanya siapanya dia ni. Barulah kita boleh decide benda-benda sepatutnya. Okey, dan yang terakhir sekali adalah berkasih sayang. Okey, berkasih sayang atau lebih kepada memberi perhatian kepada pasangan. Okey, kerana berkasih sayang ini seperti yang kita sedia ada tahulah, contoh macam mak ayah dekat rumah sentiasa beri perhatian dekat mak ataupun mak beri perhatian dekat ayah. Nampaklah hubungan mereka tu lebih erat. Walaupun ada argument kat rumah tu sikit-sikit, sekejap je boleh settle sebab mereka lebih memberikan perhatian atau kasih sayang yang lebih dekat rumah berbanding benda-benda negatif ni yang diwujudkan dekat rumah. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar kan? Boleh. Nama saya Nur Ifah Insyirah binti Khairuzaman. So berdasarkan kajian, kesimpulan yang saya dapat simpulkan kat sini, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata jumlah penceraian di Malaysia meningkat sebanyak 12% ketika virus COVID-19. Ini menurut laporan statistik perkahwinan dan perceraian Malaysia 2020. Kenyataan ini boleh didapati di esrawani.com bertarikh 30 November 2020 yang lalu. Secara jelasnya, perkahwinan menurut syariah Islam mempunyai matlamat untuk mewujudkan suasana bahagia. Kebahagiaan ini dapat dicapai sekiranya pasangan suami isteri tersebut dapat memainkan peranan masing-masing berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak. Namun begitu, konflik rumah tangga kadang-kala berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor, iaitu faktor dalaman atau faktor luaran yang kadang-kala diakhiri dengan perceraian. Jadi setelah membahas tentang faktor perceraian suami isteri di Malaysia ketika pandemik ini,
Maka terdapat beberapa kesimpulan berkenaan dengan pembahasan tersebut. Antara punca terjadinya perceraian kebanyakannya disebabkan pasangan hilang pekerjaan. Seterusnya menimbulkan masalah kewangan yang serius. Pakar motivasi dan kaunseling Hushim Saleh juga berkata masalah kewangan menjadi antara penyebab utama berlakunya perceraian kerana ramai suami isteri diberhentikan kerja dan hilang punca pendapatan akibat COVID-19.